Assalamualaikum dan salam surat kusang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 mesti ditepati serta diselesaikan secara serius. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelbagai usaha telah dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan untuk mengembalikan hak-hak berkaitan termasuk memindah Perlembagaan Persekutuan. Justru tegas beliau, perkara-perkara yang tertunggak dalam MA 63 selama ini perlu diselesaikan secara bersungguh-sungguh, bukannya sekadar slogan politik. Kerana keutamaan yang diberikan kepada permasalahan yang tidak kunjung padam mengenai Perjanjian 1963 MA 63. Oleh itu, di antara langkah pertama yang saya lakukan selaku Perdana Menteri ialah menangani masalah kos sara hidup, dan keduanya meminta TPM Dr. Fadilah untuk mengetuai pasukan khas menyelesaikan apa yang perlu dalam masa yang sesingkat mungkin. Dan kalau kita ikut dan patuh prinsip Al-Quran, perjanjian itu harus dipegang dan mesti ditunaikan. Saya akui kerajaan-kerajaan terdahulu, Perdana Menteri terdahulu bersama dengan Premier telah melakukan beberapa perubahan dan termasuk pindaan perlembagaan. Tetapi saya rasa dengan kesempatan diberikan kepada saya, perlu kita cuba secara bersungguh-sungguh, bukan sekadar menjanjikan dan slogan politik, sekadar mendapat dukungan daripada Sarawak atau JPS, tetapi menunaikan amanah yang kita pikul secara serius. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanatnya dalam Majlis Jamuan Negeri di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada malam Khamis. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas dan Datuk Sri Dr. Sim Koo Hian, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki serta Div-Div kehormat yang lain. Di atas pentas sama, Perdana Menteri menegaskan selaku pemimpin nombor 1 negara ketika ini, beliau bertanggungjawab memastikan perkara itu ditepati dan ditunaikan. Sebab itu beberapa isu seperti setelah mendengar keadaan pembangunan Sarawak dan Sabah yang bukan baru bagi saya dan tidak asing kepada saya. Saya lihat kawasan-kawasan pedalaman dan puluhan tahun dalam kerja politik, kerajaan dan pembangkang dan kini kerajaan, saya tidak boleh nafikan bahawa ada tugas yang belum kita sempurnakan dengan baik. Peruntukan diberikan ke Sabah dan Sarawak tak dapat disempurnakan kerana peraturan ditetapkan. Bukan salah pejabat awam, tapi peraturan. Projek klinik 10 juta pun mesti diluluskan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Sebab itu, saya telah umumkan minggu lalu bahawa kita telah mengambil keputusan menyerahkan seluruh pelaksanaan projek-projek di bawah 50 juta dikendalikan langsung oleh JKR dan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah. Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan kerja sulungnya ke Sarawak selama 2 hari bermula pada Khamis selepas dilantik menjadi Perdana Menteri pada November lepas. Perdana Menteri dijadualkan mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 di bangunan Dun Sarawak pada Jumaat. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu Sarawak muncul sebagai wilayah yang penting di Malaysia. Katanya perkara itu tidak dapat dinafikan apabila nama Bumi Kenyalang menjadi antara tajuk penting dalam perbincangan ketika pertemuannya dengan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah sebelum ini. Dalam perbincangan empat mata dengan Presiden Jokowi, disebut Sarawak, kekuatan dia dan pelaburan ke Indonesia, termasuk ibu kota negara Nusantara yang baru. Tapi dalam perbincangan saya dengan Tuanku Sultan Brunei,
Itu keinginan beliau untuk meningkatkan kerjasama dua hala dengan Malaysia, pelaburan dan perdagangan, dan disebut juga kepentingan untuk mewujudkan hubungan yang istimewa Brunei dan Sarawak, dan saya berikan sokongan penuh kepada tuanku. Selain itu, beliau turut memuji usaha Premier Sarawak yang mengetengahkan teknologi hijau, terutamanya tenaga boleh diperbaharui. Terdahulu ketika berucap, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menegaskan kerajaan Sarawak hanya mahu mendapatkan kembali sepenuhnya hak-hak negeri ini yang terhakis seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia MA63 dan Perlembagaan Persekutuan. Beliau memberi jaminan MA63 adalah untuk memulihkan kembali perkara-perkara yang telah termaktub perjanjian tersebut dan dalam Perlembagaan Persekutuan. Though we asking for MA63, don't worry. That MA63 just to restore back what has been written. That's all. Tak banyak dan tak kurang. Itu saja. Dan saya percaya bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa perkara yang telah diumumkan, dan saya yakin besok mungkin ada tambah-tambah. Yang lain sudah diumumkan, dan saya yakin besok mungkin ada ditambah lagi persetujuan. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata Sarawak akan terus menyokong kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Menurutnya, Perdana Menteri mempunyai pengalaman dan latar belakang yang bukan sahaja menguntungkan Sarawak tetapi juga Sabah. Saya percaya bahawa kita akan mengembalikan lagi negara Malaysia sebagai negara yang ulung dengan kekuatan yang ada pada kita, dan kita bukan saja mengangkatkan martabat Malaysia tetapi juga memainkan peranan di atas landscape dunia pada hari ini. Dan saya percaya Datuk Seri Anwar dengan latar belakang beliau dapat mengangkatkan Malaysia sebagai negara yang dihormati oleh negara luar. Berita seterusnya, proses kelulusan bagi permohonan kewarganegaraan di Sarawak akan dipercepatkan dengan sokongan penuh daripada pihak Kementerian Dalam Negeri KDN. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri telah membuat keputusan untuk menjadi pengerusi bersama dengan beliau bagi jawatan kuasa khas di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Jelasnya ini adalah jaminan Datuk Seri Saifuddin dalam memberikan komitmen untuk menangani isu kewarganegaraan di Sarawak secepat yang mungkin. Tetapi kali ini Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dia sendiri, dia kata dia tidak delegate kepada timbalan menterinya, dia sendiri akan bersama dalam jawatan kuasa ini sebagai pengerusi bersama. So saya melihat ini sebagai satu kesungguhan di pihak beliau, sebab kalau menteri yang memutuskan, sebab dari segi lulus atau tak lulus kuasanya pada tangan menteri saja, Menteri Dalam Negeri. So kalau menteri itu dalam jawatan kuasa itu sendiri, maka proses untuk memberi kelulusan itu akan dipercepatkan. Dan inilah yang kita mohon pada perkara kedua yang kita minta pada Yang Berhormat Menteri, supaya proses meluluskan permohonan itu dapat dipendekkan. Sebab ada yang memohon sejak tahun 2014 pun belum diluluskan lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengetuai mesyuarat kali kedua Majlis Tertinggi Wanita Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak untuk penggal baru sesi 2022-2025 di Kuching pada Khamis. Tambah Datuk Seri Fatimah, mesyuarat berkenaan adalah untuk membincangkan perkara dalaman Majlis Tertinggi Wanita PBB Sarawak.
Sementara itu, Ketua Wanita Pergerakan Wanita Parti PBB Sarawak itu turut menambah, wanita PBB sentiasa berdiri teguh di belakang Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dan memberi sokongan penuh kepada Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Paparan berikutnya, Kepimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS memberi tumpuan ke arah melaksanakan pelbagai projek bagi memastikan pembangunan khususnya di kawasan luar bandar Sarawak kekal mampan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul menegaskan kejayaan usaha itu tidak hanya bergantung pada kerajaan, sebaliknya menuntut kerjasama semua pihak termasuk pemimpin masyarakat. Katanya setiap persefahaman dan jalinan kerjasama kukuh dalam kalangan semua pihak amat penting bagi memastikan pelancaran pelaksanaan projek berkenaan. Sehubungan itu, jelas beliau tiada kaum harus merasa terpinggir dengan setiap pembangunan dirancang kerana kepimpinan GPS diwakili oleh semua kaum. Beliau berkata semasa berucap dalam Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Dewan Masyarakat Sungai Sian Bintango pada Khamis. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop itu menambah Bintango bakal berubah wajah apabila beberapa peruntukan untuk projek rakyat sudah diluluskan, antaranya pembinaan tebingan Sungai Bintango yang baru. Terdahulu, Adun meradong Datuk Ding Kuong Hing dalam ucapan aluannya menghargai komitmen serta kerjasama Adun Semop bersama-sama berusaha membangunkan Bintango dari masa ke semasa. Katanya ini terbukti menerusi beberapa inisiatif pembangunan hasil daripada permohonan bersama kedua-dua mereka dan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan tersebut. Pada majlis sama turut disampaikan sumbangan bernilai RM3,000 kepada Kelab Tarian Singa Yongchen Serikit. Manakala di Miri, ikon mercu tanda Sayangi Miri yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Sarawak Utara NSGA akan dapat membantu dalam mempromosikan pelancongan Miri. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Datuk Sebastian Ting Chiryu, lokasi ikon berkenaan yang juga strategik juga menjadikan ia tumpuan kepada warga Miri dan pengunjung. This is a wonderful project done by NSJA together with council and also partly we were all together so to speak This is a wonderful project. It's something that can help to promote tourism in Miri. That is the main idea. We love Miri and this is the slogan that they have come up with. And indeed for Miri to have a slogan like this will attract people. We understand people coming into Miri, when they stand here, they come in and take a photograph. This is a way to promote tourism and to promote Miri as such. This project was undertaken, completed in August 2021 and the launching was done in September 2021. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyaksikan majlis penyerahan ikon Sayangi Miri daripada NSGA yang diwakili oleh Presidennya Andy Jong Wan Jun kepada Majlis Bandaraya Miri MBM iaitu Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang di Miri pada Rabu. Datuk Sebastian Ting yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau menambah ikon Sayangi Miri itu juga akan menjadi tumpuan kepada adanya bazar gongsi sempena tahun 2023. Datuk Sebastian Ting yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau menambah ikon Sayangi Miri itu juga akan menjadi tumpuan dengan adanya bazar gongsi sempena tahun Cina 2023. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portalukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyapa Fakta, salam UKAS.